接下来我们恭请主坛上师为Selanjutnya mempersilakan Wajra Carika untuk memberikan Dharma Desana. 首先，我们虔诚回转，我们一心虔诚敬礼真佛中根本传承上师圣尊延生活佛，一心敬礼真佛中历代传承祖师，一心敬礼今天法会的主尊南无玛利支天菩萨战威金刚，一心敬礼南无无极瑶池金轮大天尊，一心敬礼坛城三宝，一心敬礼十方三世诸佛菩萨金刚护法天行诸天。我们联手法师，好，我们少红讲师，我们冠名堂温主席及温夫人，还有来自马来西亚的贵宾，新加坡的贵宾。还有佛音堂的师兄师姐，以及来自各地的师兄师姐、各位贵宾，大家午安，大家好。Ya, selamat sore kepada Biku Lama, kemudian kepada para tamu undangan dari negara Malaysia, ya, Singapura, kemudian berbagai perwakilan vihara baik dari kota Bogor, Jakarta dan sekitarnya. Ya, selamat sore semuanya. Selamat siang. Terima kasih. 很久以前就来印尼，学了一些印尼话，那太久没有讲，就忘记了。问一下，能听懂华语的请举手。听懂了，坐高椅子都听懂，坐低椅子都听不懂。怎么会这样呢？差不多占一半了今天很高兴感谢我们温主席的邀请来这边再一次来到幻音堂跟大家结缘。那么同时也感谢去年金吉雷上士做40周年的堂庆，那温主席跟温夫人专程的莅临金吉雷上士来祝贺金吉40周年。Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan dan Ketua Vihara beserta istri beserta Sije, jadi kepada Cusi dan istrinya Ing Sije yang telah mengundang saya untuk kembali hadir ke Vihara ini untuk melakukan berbagai kegiatan Dharma. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kedatangan mereka berdua untuk memperingati 40 tahun berdirinya Vihara kami di kota Taichung. Tepuk tangan dong. 那么同时跟我约定时间说今年的第一次出国弘法要排到幻音堂来。Ya, kali ini saya ini pertama kali kegiatan Dharma Bakti saya keluar negeri, yaitu yang pertama adalah Vihara ini, yaitu Vihara Vajra Suara Dharma.
我们密教行者讲的就是金刚兄弟的一种情谊那么这一份情谊可以讲说不能忘，也不敢忘，也不可以违背的所以有来有往，这就是我们的一种金刚兄弟的情谊。Ya, jadi kita ini adalah umat tantrika atau umat tantra. Nah, sudah selayaknya kita ini disebut rekan Wajrasedharma. Oleh karena itu harus ada kedekatan, tidak boleh melupakan, harus saling berhubungan. 那这一次呢，我们做了4天的灵疗2场的法会明天还有一场，是什么法会？红财神大家都记得。我为了来这里做这2场法会呢，过完年呢，我接着在金棘野藏寺呢，我做了7坛的麻利支天菩萨护摩火供，也做了7坛的这个欢喜天王红财神的火供。Ya, Wajah Sarika datang kali ini ya 4 hari melakukan sesi konsultasi ya. Kemudian 2 upacara Bihoma, ini yang pertama, dan besok kita tahu Adinata upacara kita adalah Jambala Merah dan Anda semua pasti tahu ya. Nah, untuk kegiatan upacara kali ini saya pribadi ya Wajah Sarika di viharanya itu menggelar 7 kali upacara Abhihoma Marici dan 7 kali upacara Abhihoma Ganesha. 今天我们做摩利支天菩萨的护摩，那么在进行护摩的时候，那么我本身呢就以摩利支天菩萨合一，然后坐在这个另一种就是坐在战车上面，有3个面，8只手，然后呢有7株这个金珠拖着的那一种战车上面，然后在天空这样子跑，这样子飞，然后满天都是星光，满天都是星光，这是一个非常吉祥的Jadi pada waktu tadi sesi Abhihoma ya, pada saat memasuki Adinata, kemudian Adinata menyatu dengan diri saya, dan kemudian saya menjadi sosok Marici Bodhisattva yang tadi kita visualisasikan berwujud bermuka 3 ya, kemudian duduk di atas singgasana ya, jadi ditarik oleh 7 ekor babi ya, dan kemudian mengitari langit dan memancarkan sinar yang begitu terang benderang. Ini adalah fenomena yang luar biasa. 我每一次修摩利支天菩萨法，每一次相合一的时候，都是坐在那个战车上面，然后坐在那个战车这样满天这样飞，这样飞。这个有一个意思，就是摩利支天菩萨护持我去行走天下利益众生。Nah, setiap kali melakukan sadhana homa, saya akan memasuki diri, dan metode seperti ini saya gunakan dan kemudian menyatu. Itu memiliki arti. Ya, artinya adalah saya diberikan kesempatan oleh Marici Bodhisattva untuk membantu menyelamatkan insan. 还有一个法就是引生法。引生法结一个引生印，然后把自己观想进去，然后把盖子盖起来，引生法。Ada satu metode sadhana Marici Bodhisattva, yaitu di mana kita menggunakan tubuh yang bisa dihilangkan ya, diri kita tuh menghilang ya.
Nah, kita berbentuk mudra ya yang tadi seperti diperagakan, kemudian kita bervisualisasi diri kita memasuki mudra tersebut dan kemudian ditutup. 问大家有受过麻利支天菩萨法灌顶的，请举手。 Siapa yang sudah memperoleh abhiseka langsung dari Marici Bodhisattva ini dari Maha Guru? 好，只有5位、6位、7位。对7位，其他都没有受灌顶。参加法会可以，没有受灌顶，参加法会可以，但是自己就无法修炼。 Ya, kalau Anda hadir di upacara Bihoma kali ini, Anda hanya boleh hadir dan membaca mantra boleh, tapi tidak boleh melakukan sadhana kilat tubuh tersebut. Ya, tidak boleh. Ya, tubuh itu tidak boleh. 如果有兴趣修麻利支天菩萨法的，可以先持咒，但是必须先写信到西雅图求师尊遥灌持咒灌顶。 Nah, untuk kalau Anda ingin menerima abhiseka sadhana dari Marici Bodhisattva, Anda bisa menulis surat kemudian mengirimkannya ke Maha Guru ya, ke Seattle ya, kemudian Anda memohon abhiseka sadhana Marici Bodhisattva. 师尊说，有2尊金刚跟我们真佛宗是有契约的，一尊就是麻利支天菩萨，一尊就是大力金刚明王。这2尊跟我们真佛宗跟师尊是有这一个契约的，所以我们真佛弟子求他修他的法是最快相应的。 Nah, Maha Guru pernah mengatakan bahwa ada 2 sosok Dharma Pala yang sangat dekat dengan kita Tantra yang Satya Buddha dan sudah mengikat janji, ya, yaitu Marici Bodhisattva dan juga Mahabala Vajra. Nah, kalau saja Anda melakukan sadhana atau membaca mantranya, otomatis akan sangat sekali gampang untuk bisa beryoga. 麻利支天菩萨的这一个引生法是非常好的法，我们行者呢要常修引生法，你修相应，那个阴祟魔障都可以解除，甚至于不会被冤亲债主找上，或是说被你的这一种。 这一个怨敌给找上麻烦，可以避灾避这些小人，然后呢又可以避年运你的年运气运不好的时候也可以避开。Sadhana tubuh penghilang ini sangat efektif ya kalau kita lakukan. Sangat baik karena bukan saja bisa melenyapkan atau menghindari ya malapetaka ya, tetapi juga bisa menghindari orang kerdil ya, yang kita sebut biasa shaodan ya. Kemudian juga bisa membuat kita tidak kelihatan oleh roh penagih hutang dan roh penjara ya. 我请问我们讲师，我从上来开始进入这个仪轨。 常常听到你讲一句 “bisasi bisasi” 是什么意思？观想观想叫做 bisasi。visualisasi。你知道台湾话 bisasi 是什么意思吗？台湾话 bisasi 就是打瞌睡。打瞌睡叫比萨西我以为他叫我们每个人都打瞌睡。台湾话的台语叫比萨西就打瞌睡的意思所以说没有问都不清楚都不知道，因为没机会问。 我今天刚刚我就想，等一下我一定要问，到底是什么意思？我来这么久，常常听我参加这边的同修请那个
司仪啊常常讲比萨西，我都听不懂。所以说啊，真的语言上的障碍啊，是真的是也是一个问题啊，语言上的障碍是一个问题。就像我做灵疗的时候，有时候我讲什么，那师兄自己又听不懂，他说什么我又听不懂，所以呢，就要请我们的讲师呢来做翻译所以我又要等一下他说什么，翻译过来我才下手，才动手，不然不知道他讲什么。这就是语言上的障碍语言上的障碍。我在台湾呢大部分的都是华人或是台湾人，讲台语也会通，讲国语也会通我们很好沟通的，我讲什么他马上回答我什么，我马上就可以处理处理，然后加持解决他的问题所以就会有慢一点那么也不慢的了2个小时做20个，3个小时做40个。Ya, inilah perbedaan. Kalau kita tuh punya masalah dalam perbedaan bahasa. Jadi kadang-kadang ya dalam sesi konsultasi itu bisa menyebabkan waktu tersita lebih lama karena Wajracarika tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh umat yang datang, dan umat yang datang pun tidak mengerti apa yang saya bicarakan. Oleh karena itu butuh seorang yang di samping untuk membantu menjelaskan. 为大家做的这一个加持，用的就是母娘长时间教导的，我称为母娘的灵疗医学。Nah, metode konsultasi yang saya gunakan itu mendapat petunjuk dari Mahamulacarya dan juga Mahadewi Yausu, dan disebut pengobatan atau konsultasi Liu Biao pengobatannya. 那么它最主要的有3个，就是处理加持我们的精气神。Yang pertama itu adalah untuk memberikan pemberkatan kita punya energi dan juga kita punya spirit ya. 你们听懂他讲什么吗？ Ya, jadi itu adalah pemberkatan yang dilakukan untuk kita punya energi dan spirit. 所以人最重要的就是精气神。那么修行也是在修精气神。人会健康或是不健康，就看在你的精气神有没有充足。 Nah, kita ini manusia harus sangat memperhatikan kita punya energi, kita punya spiritual jiwa, dan juga kesadaran yang paling penting. Oleh karena itu, setiap sadhana yang kita lakukan sebenarnya mengajarkan 3 hal itu. 有三个治疗的过程，一个就是打甘露，这是活菩萨、师尊、母娘，还有处理度母的甘露，这个就是精这是精，就是真气也可以讲说就是甘露。 Ada 3 langkah dalam metode konsultasi yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah memberikan Anda semua itu adalah air amerta yang saya dapatkan dari Mahaguru, Mahadewi Yausu, dan juga Tara Pengobatan. Ya, nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan kita energi. 然后呢，给你们做加持，就是求母娘、求师尊、求佛菩萨，以你们的所求、你们的愿望。 然后给你们加持，让你们的愿望能够达成。 Yang kedua, setelah saya memberikan air amerta, akan saya berikan yaitu pemberkatan yang diberikan oleh pemohon kepada Mahaguru dan Mahadewi Yausu dengan tujuan mengabulkan semua permohonan Anda. 然后给你们安神，
把我的手放在你的这个天心的地方，我会持安神咒然后用这个九字真言法把你的神安好安好，这就是安神。好，最后一招就是把你的中脉拉直，让你的气能上来。所以很多人不敢拉但是平拉过的人都说非常舒服，因为你中气通了。Yang ketiga, saya akan menggunakan metode yaitu membuat spirit Anda atau raga Anda, jiwa Anda itu semakin tenang. Nah, kemudian yang terakhir yaitu saya akan menarik agar nadi Anda itu semuanya menjadi lurus. Ya, jadi kita punya ada prana nadi. Nah, ini nadi kita ini ya akan menjadi lurus dan kemudian kita akan merasakan nyaman. Tetapi banyak juga orang yang takut pada waktu saya melakukan ini. 现在问大家，这几天有给我拉过很舒服的请举手。Siapa yang dalam sesi konsultasi ada ditarik sama sangsi dan merasakan nyaman? 好，谢谢。这就是我们修密法的这一个重要的那一种秘密。如果我们修气脉明点，可以让自己天天都这么快乐、这么舒服、这么轻松，你的烦恼就没有了，你的无明就会消除你心中还有什么挂碍呢？天天都带着笑容、欢喜心在过日子。你知道这就是什么？这就是小神仙Ya, saudara-saudari Dharma, kalau saja Anda menekuni sadhana dan kemudian Anda tahu bahwa dalam tantrayana rahasia terpenting itu adalah prana, nadi, dan bindu. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan setiap hari merasakan bahagia. Tidak ada lagi kilesa, tidak ada lagi beban pikiran. Anda layaknya seorang dewa atau dewi. 所以母娘的灵疗医学灵疗医学还有它的灵疗的方式，是可以帮助众生，不只是在健康方面，在智慧方面，还有在修行方面，都有很直接的那一种力量跟作用。 Jadi metode yang saya lakukan untuk konsultasi ini yang diajarkan oleh Mahadewi Yautse bukan saja untuk pengobatan ya, tetapi juga untuk sadhana Anda, sadhana kita semua agar bisa lebih sempurna. 我们佛学有两句话，叫断烦恼了生死。如果你烦恼放不下，你的烦恼不能断。 你天天都抱着烦恼过日子，你怎么了生死呢？你只有痛苦而已。所以说，我们修行，第一要实修，第二要一步一步由外法修到内法来，然后得到那一种法喜，所谓的欢喜心。好，然后你家庭也会美满然后你的 事业也会成功，你的朋友，那么你就会得到敬爱，朋友都会敬爱你。 Dalam Buddha Dharma sering dikatakan bahwa tujuan kita belajar Buddha Dharma itu adalah memutuskan kilesa dan kemudian apa? Juga memutuskan lingkaran roda samsara. Nah, kalau kita bisa melatih sadhana luar, kemudian memasuki sadhana dalam, yaitu prana, nadi, dan bindu. Setelah kita bisa mencapainya, maka kita akan merasakan satu dhamma sukha yang luar biasa. Itulah yang membuat hidup kita merasa lebih luar biasa karena penuh dengan sukha. Dan sukha ini
tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, sehingga segala pekerjaan bisnis yang kita lakukan akan berlangsung dengan sempurna, dan kehidupan manusia kita atau kehidupan interaksi sosial juga akan berlangsung dengan luar biasa, penuh dengan keharmonisan. 所以欢喜心很重要。欢喜心从哪里来？要从内修来，而不是自己想要让自己欢喜、让自己快乐，你就会欢喜快乐。你快乐是一下子，等一下烦恼又来了。你只有从内在的气脉畅通、心流走这一个转动，那种欢喜心才自然然后由这样子的一个基准点，你就可以深入禅定，你修的密法就会相应，然后就有境界。Kebahagiaan kita dapat apabila kita bisa menyelami prananadi dan bindu yang kita capai akan sangat berbeda dengan kebahagiaan yang kita biasa bicarakan. Tidak bisa kita bandingkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. 所以修密法其实没有那么困难，但是最困难的是你没有办法实修。你有办法实修，你就会越来越好，越来越好，越来越能够进入上面地，就会得到那一种境界，然后就会得到成就。所以密法并没有那么困难那么最怕的就是没有时间修行，或是你没有耐心，没有恒心。所以人生很快的人生短短几十年的，大部分的人都是在烦恼里面度过。Nah, rekan-rekan sedharma, sebenarnya ajaran tantra tidak sesulit yang kita bayangkan. Yang jadi masalah buat kita adalah kita sering bilang kita tidak punya waktu, kita tidak konsisten. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa mencapai yukta atau yoga. Padahal kalau saja kita mau lebih menyelami, menguatkan diri kita untuk melakukan sadhana setiap hari, kemudian melatih meditasi prananadi dan bindu, maka kita akan bisa mencapainya. 所以说，做善事、做法务、发菩提心，它的真正的动力是在我们内心的欢喜心。如果你没有欢喜心，你不会一直做下去。如果你没有欢喜心，你会不想做，或是你做了以后，那么你心里面一直不平衡，一直埋怨甚至于讨厌的那个这一个团体，或是讨厌的，你会离开。这就是你内心没有欢喜心。那这样子呢，反而没有什么功德，惹了你内心很多的烦恼跟无明。Kalau saja kita mau melakukan segala kegiatan dalam Buddha Dharma, baik itu kita melakukan perbuatan kebajikan, membantu di vihara, kalau kita lakukan penuh dengan sukacita di dalam hati, maka jalannya itu akan berbeda. Kita tidak akan melihat orang lain dengan kebencian. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan penuh kebahagiaan. Apapun itu, kita tidak akan memikirkan apa omongan orang. Yang ada hanyalah kebahagiaan melakukan segala sesuatu untuk kepentingan sesama. 我问大家，是你们学好华语来听我讲法，还是我来学印尼话讲法给你们听？ Ya, Sangsi tanya ya, gimana kita belajar Mandarin atau Sangsi yang belajar bahasa Indonesia? 我跟你讲真的华语很好。对，师尊也都是用华语开示写书经文都是华语嘛。
那才有原汁原味啊，它是甚深微妙。所以呢，我不是讲印尼文不好，不是，我讲一句华语，他要用印尼文讲很长。Ya, jadi rekan kasih Dharma sekali lagi, kalau bisa kita belajar Mandarin ya, bukan berarti bahasa Indonesia itu tidak baik ya, tetapi karena kita tahu bahwa Maha Guru kita tuh karya tulisnya Mandarin ya, seperti kata Sansi ya, saya bicara satu kata bisa ditranslate panjang sekali. 我想啊，我还是继续讲华文吧。你们学华文哦，跟过来就好。因为我没有什么时间，我再去学印尼文啊。来这这么久，有学了一些，但是都忘光了都忘光了。所以说，语言是一种沟通啊，也是一种智慧，然后尤其是学佛啊，语言非常重要啊，因为你才能了解啊，你才会增长见闻，然后产生智慧嘛，那才能改变你的人生。不然我们的想法就是这样固定的啊，那你就会一直一辈子就是照那种模式一直生活下去，那你就很难跳脱出来。Nah, rekan Dharma, kita lihat seperti belajar bahasa itu penting ya. Karena kita tahu karya Maha Guru kita menggunakan Mandarin, sebaiknya kalau bisa kita belajar. Karena kalau kita mempunyai niat dan tekad untuk belajar, kita berarti telah melampaui kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari. Kita punya tekad untuk mendobrak diri kita. Ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. 如果大家呢，那个麦克风在抗议了，那是印尼制的才会这样。如果是从中国来的，那就不会这样。我一直想要把我的这一个想法，还有佛法的重点，然后用我的方式，用我的语言然后讲给大家。为什么呢？虽然我们相逢很短暂，但是我代表着佛法僧来演说佛法，拜师传法。最重要的不是做了一场法会，那就完毕。重点还是要分享给大家佛法，分享给大家佛的智慧，分享给大家健康概念。Saya ingin sekali berbagi dengan Anda tentang Buddha Dharma dan apa yang telah saya lewati selama ini. Saya sebenarnya mewakili guru Buddha Dharma dan Sangha datang untuk membabarkan Dharma. Bukan berarti setelah selesai upacara saya pulang semuanya sudah hilang sirna. 所以明天的那个欢喜天王红禅神，为什么要称为欢喜天王？他欢喜、快乐，然后又有钱，这个谁不要呢？每个人都在追求可以快乐的过日子，可以天天都欢喜，然后又很有钱，一夜暴富，一夜暴富。所以说，欢喜天王红财神是我们密教的资粮主，而且它又代表着密法的内这个内法二观的内法。
所以说修二观的内法，通气通脉，自然心生欢喜啊，然后又会得福报啊。所以说这一种精神跟这个法一定要学。Nah, saya ingin sekali berbagi satu hal ya. Besok kebetulan adalah upacara Abhihoma dengan Adinata, yaitu Jambala Merah ya. Kita tahu sosoknya itu adalah periang ya, gembira ya. Nah, sebenarnya dia punya makna yang dalam. Bukan saja dia selalu gembira ya, dia punya banyak berkah, tetapi dia mewakili yaitu sadhana tantra dalam. 所以我在台湾呢，长期呢，都接一些忧郁症的，烦恼。你看他的脸，他天天就是过得非常烦恼，心就是不开，不开朗，不快乐。然后呢，又有忧郁症，然后呼吸又不顺。所以呢，我先不要去劝他不要烦恼什么，因为他身心都绑住。所以我给他加持，给他能量，给他这一个，把他的中脉拉开，让他这一个气可以上来，这里就不会有闷、呼吸困难，然后忧郁，他就会笑起来，因为这里气通了嘛，他就会笑起来。我就会跟他说，如果你现在以你现在的状态，你还会烦恼吗？他跟我说不会的。那我说你要保持你不是回去以后就通通还给我了。我说你要修，心也要修，法也要修然后要开智慧，把烦恼不应该烦恼都放下，那个将来是你这一个成就，或是往生西方的绊脚石。你要修，带得走的，你现在带不走的，你就放淡一点。Saya di Taiwan seringkali kedatangan orang untuk konsultasi itu adalah orang yang depresi. Ya, mereka itu penuh sekali dengan kilesa setiap hari dalam kegiatan kehidupannya. Akhirnya mereka itu tidak bisa melepaskan. Nah, saya biasanya akan melakukan metode pengobatan konsultasi ya dari Yao Tzu Chi tersebut, dan kemudian saya akan menarik ya nadinya itu ya supaya dia kembali normal, dan kemudian dia akan merasakan nafasnya itu begitu lega, nyaman, kemudian dia akan tertawa, dan biasanya mereka akan merasakan fenomena yang membuat dia merasa lebih baik. Saya akan bertanya, bagaimana perasaan Anda sekarang? Dia pasti akan berkata, sekarang saya lebih baik dan lebih bisa melepaskan. Kemudian saya akan memberitahu dia, ingat, setelah ini bukan berarti semua masalah Anda kembalikan ke saya, tetapi Anda harus memperbaiki diri Anda sendiri, memperbaiki hati Anda bersadana. 所以说，学佛一定要学到重点，修行也要修重点那么你学佛学到重点，你的心就安住；修法修到重点，就会起什么？就会起感应，你就会得到安住、安定，你的心就会抓得住，不会这样漂浮不定烦恼无明然后模模糊糊。Jadi kalau kita ini selaku umat Buddha seharusnya sudah mulai melatih diri untuk menjaga kita punya kesadaran melalui meditasi tersebut ya. Nantinya kita akan lebih mawas diri, kita tahu apa yang kita kerjakan, hati kita pun akan lebih gembira. 所以说，像这位妹妹像这位妹妹，如果她听得懂华文，然后像她这样子这么认真的听我讲，她可以体会的话，她就是small 丘比特，小天使
Ya, kalau saja adik-adik kecil ini lebih memahami bahasa Mandarin, pasti mereka akan bisa lebih memahami arti yang saya katakan, dan hatinya nanti dia akan menjadi seperti seorang dewi atau dewa. 那年纪大的呢，他听我说法，他体悟了，他就是老菩萨。 Jadi kalau orang yang ada umur memahami apa yang saya katakan, maka dia akan menjadi seorang bodhisattva. 中年的呢，他变什么？男的就变成什么？就变成护法金刚。 Nah, kalau yang umur di tengah-tengah, yang cowok akan jadi Dharmapala, 女众就变成天女菩萨。 yang wanita akan menjadi Bhagawati. 这样子合起来，如果一家人的话，那全家都是真佛家庭。 Jadi kalau digabung satu keluarga, maka akan menjadi keluarga dari Buddha Dharma, dari Tantrana sampai Buddha. 你知道吗？一个家庭都是一个共业来聚集在一起的。如果每一个人的家里面同修，家里面的人都是实修者，每一个人的观念都转变了，这一家一定会发达，一定会幸福，因为每一个人都欢喜心每一个人下对上都是有一种孝心的，上对下都是一种爱心的，平等的夫妇都是尊重的，互相尊重，互相爱惜，互相体谅，互相关怀。那你说这个家庭不会幸福吗？一定会幸福。这样子你们的业就消除。 Ya, keluarga ini, kita masuk di dalam satu keluarga itu adalah ikatan karma bersama. Ya, oleh karena itu kalau saja kita yang keluarga ini saling tekun bersadana, ya, kemudian saling bisa penuh dengan kasih sayang, ya, maka kehidupan itu akan berubah. Keluarga itu akan penuh dengan kebahagiaan, kemudian kita akan menjalani hidup dengan penuh berkah. 所以说。 一家人要改变命运，最好是全家同修，至少要夫妇同修。有夫妇同修，得到智慧，得到力量，来改变全家人，这样才会得到幸福，得到福报，而不是一直往外求。但是明天的红财神法会一定要求。Ya, rekan-rekan sedharma, keluarga itu kalau bisa ya, dalam satu keluarga lingkungan yang penuh dengan Buddha Dharma, kita harus selalu bersadana di dalam rumah, ya. Baik itu orang tua yang mengajak ataupun kita semua bareng-bareng bersadana. Nah, itu akan sangat membawa perubahan, ya. Bisa membawa berkah yang berlimpah buat kita sekeluarga. Ditambah dengan perubahan sikap ya dari kita, maka kita akan penuh dengan perubahan ya. Nah, kita jangan nantinya memikirkan memohon terus keluar, tetapi yang paling penting bagaimana melatih diri. Tetapi besok Anda jangan lupa, Anda harus memohon kepada Cempala Merah atau Ganesha. 明天呢，跟红财神求两样。 求红财神加持你，让你得到欢喜心。第二个，求红财神赐给我们福慧，赐给我们财富。这两者，红财神叫欢喜天王，所以他时时都是非常高兴、非常欢喜的。当你非常欢喜的，你向他求，他就会给你。如果他绷着脸不高兴的，就很难求。一样的嘛，你孩子要跟你讨钱，如果你非常天天都非常高兴，你一定会给他的。如果你天天都很烦恼，你天天都不高兴，
都绷着脸，孩子跟你要钱，走开了。所以欢喜心是非常重要的。欢喜天王，天天都是非常高兴、非常欢喜。所以你看他的音乐，他一出来就是跳出来，然后头就是这样摇，对，然后跳舞用一只脚这样跳出来，所以欢喜天王，只要一出来都是非常高兴、非常快乐、非常欢喜的。你再会懂得求，再懂得念他的咒，他就会给你。Ya, besok jangan lupa Anda memohon, yaitu kepada Ganesha dari satu jembala merah, yaitu memohon Anda diberikan kebahagiaan atau sukacita, dan kemudian yang kedua Anda memohon agar Anda diberikan prasna dan berkah. Ya, nah kalau saja Anda menekuni sadhana, membaca mantra, ya, kemudian Anda menjalani dengan penuh kebahagiaan, maka berkah itu akan penuh berlimpah buat Anda. 帮我吗？帮我拿而且呢，他的手印有几个口诀。Nah, mudra Ganesha itu seperti itu, saudara-saudari Dharma, ada rahasianya. 这两个就是他的鼻子。Jadi kelingkingnya itu adalah dia punya belalai. 结手印的时候。这两个就是他的鼻子，要等它动一动，动一动。Belalainya itu harus kita goyang-goyangkan. 他的鼻子就会动。鼻子就会动。Dengan Anda menggoyangkan mudra。再来呢，这两个拇指互相摩擦，这个就是动他的心他的心。这两个摩擦有意思的，不只是动他的心，也就是气脉互相摩擦。他的心就会痒痒的，他就会爽爽的，就会高兴起来，这是口诀。明天开始结本尊印的时候，记得这个两只手，这个尾指让它动一动，动一动，就是动他的鼻子，这两个互相摩擦摩擦。就是他的心会痒痒的，会高兴，会快乐，再来会问你要什么。Ya, rekan Dharma, jadi itu mudranya, ya. Kemudian kelingking itu diibaratkan belalainya, ya. Kemudian kita goyangkan, ya. Kemudian nanti itu menandakan apa? Kita ingat kalau gajah itu kalau dia geli, ya, di hidungnya itu dia akan seperti bersih, jadi mengeluarkan apa yang kita inginkan, ya. Nah, kemudian dari jempol itu kalau Anda goyangkan, itu menandakan bahwa nadi dan prana itu bergesekan. Nah, itulah sukacita yang mendalam dalam Dharma, yang disebut suka dhamma, ya, dhamma suka, ya. Nah, itu kalau Anda lakukan, maka Anda menggugah hati dia, ya. Maka dia akan senang dan kemudian memberikan apa yang Anda inginkan. 那么最重要的一个口诀来了，你要变化成本尊，变化成师尊，变化成师尊，然后呢，拿起这个金刚杵，触他的头顶，轻轻触他的头顶。那么触他的头顶，他的鼻子就会喷出那个你要的金银财宝，他就会一直的跑出来，你想要什么就喷什么，金银珠宝、钻石、玛瑙，对，都可以，然后可以珍珠，钻石，还有这个琥珀，还有这一个什么璎珞，这个都可以，你想要什么，然后神师也可以向他呢降一个什么你要的房子、车子，他一股光吐出来，就是哇，就是一栋房子，你喜欢的。那个鼻子吐一道光出来，
到地面上就是一台劳斯莱斯。啊，这个是祈求啊，祈求啊。如果房子、车子都有了，你还少了一个妻子。哎，不可以啊！如果你心中有意中人啊，还在谈，还没有谈妥啊，还在交往，还没有谈妥，你就想啊，这个那个红财神的鼻子伸很长，就把它卷过来啊，卷过来在你前面啊，这也是敬爱。很妙用的，他那个鼻子也可以怎么样呢？也可以找人。如果你有家人出去了不回来，那你一样可以用他的鼻子去把它卷回来。哎，但是必须相应啊！啊，你相应，你就可以用很多的作用啊。这一个七财指路都可以用，都可以求啊，自己修法，自己求，最实在的啊。如果越来越相应，越来越相应，你自己真的会看见，会看见它出现，会看见真的他的鼻子去把它勾回来，会看见他的鼻子真的会吐光出来。啊，会有金银珠宝吐出来，这个就是接近实相啊！你的境界跟他的境界已经产生感应了，不只是我们的想法而已，这就是相应啊！相应，你就会进入同一个层次，进入同一个法界里面，看见那一个实在的那一个镜像。这就是相应啊，并不是只有空求，或是不知道他有没有有没有相应，有没有应我都不知道，不会，因为相应的，你就会有这一种真实的接受。所以今天呢，在这一场法会里面，我就先告诉你口诀秘密，你们明天才能用。不然到明天法会结束，我再跟你们讲呢，火车都开过去了，火车都过头了，我还要怎么办？就上不了车了，所以先讲给你们。那么你们明天有空的，尽量回来参加这一场法会，然后在法会当中，就好好观想，好好的修，好好做。就照我告诉你们的这个口诀去修去做，绝对会有很好的接受。我再问，有观过这个法的请举手。Sebelumnya ada yang sudah menerima abhiseka sadana jambala merah? Siapa yang sudah terima abhiseka? Boleh tunjuk tangan? Enggak banyak ya. 好的，谢谢。有观过的你们更要认真的观修有观过的，那没有观过，好好学，好好学，没有关系的。如果你们很想要，你可以写信去求灌顶，写信去西雅图，这个求师尊给你做摇灌。如果再不行，就是学什么求灌的一个持咒灌顶都可以的。先结缘先结缘，然后学习他的精神，学习他的口诀，然后让你的心会产生欢喜。Ya, jadi tadi Wajracharya sudah memberitahu tentang mudra, ya, bagaimana nanti besok di tahap inti Anda bervisualisasi kalau mudra digoyangkan, ya, linking dan jempol. Kemudian ada satu metode kiat lagi, yaitu kita harus bervisualisasi diri kita menjadi atau Maha Guru memasuki diri, ya, dan kita menjadi Maha Guru memegang sebuah wajra, dan kemudian wajra itu kita dekatkan dengan lembut ke kepala dari Ganesha.
dan kemudian Ganesha melalui belalainya menyemburkan ya apa yang kita inginkan ya. Nah kemudian Sansu juga memberitahu kalau misalnya Anda ingin rumah, keluar rumah ya, keluar mobil ya. Kemudian kalau Anda yang masih dalam tahap belum punya sosok pasangan hidup, misalnya Anda punya sekarang, oh si A misalnya, Anda bisa visualisasi yang Ganesha itu dengan belalainya mengait ya, dan kemudian mengaitnya sampai ke depan Anda ya. Tapi paling penting itu Anda juga harus sampai nanti tahap yuktang atau otak batin ya. Nah dari semua itu yang paling penting, kalaupun belum bisa tetap kita lakukan ya, tetap kita visualisasi sampai di tahap di mana kita tidak ada lagi perbedaan dengan Ganesha ya. Kita bisa lihat dengan nyata bahwa Ganesha datang kemudian memberikan melalui belalainya, itu nyata semua ya. Nah yang paling penting, siapa yang sudah menerima Abhiseka besok lakukan dengan jelas ya. Kalau yang belum, Anda telah mengikat jodoh saja ya, tetap visualisasi dengan baik dan benar ya. 所以希望大家明天来参加完欢喜天王红财神法会，然后在听完我的开示之后，回去你们每个人都是笑脸的，非常快乐的啊，很欢喜的回去啊，都要肉笑皮也笑，不要皮笑肉不笑啊。每个人都开开心心、快快乐乐啊，欢喜充满的回到家里面去，这就表示你已经怎么样有悟性了，你的命运在改变，你不会一直都停在那一种想法里面，但一直轮回，一直烦恼，一直走不出来，不会。你的心打开了，你会很阳光、很快乐啊，很法喜的跟你的家人相处，这样子和气就生财。Ya, paling penting besok ya Anda datang ke upacara dan setelah mendengarkan Dharma Desana saya besok, Anda bisa pulang dengan penuh keriangan, hati Anda sudah terbuka. Nah itulah berkah akan mulai datang kepada Anda. Itu tahap paling inti. 所以修行最直接的感应，最微妙的感应，就是改变自己，再来改变你的家人，然后呢，全家人都一起修行，一起改变，大家一起成长。这一种佛法家庭是最美、最幸福，然后这一种智慧都会增长的。Ya, kalau saja kita ingin mengubah diri kita, maka paling penting itu adalah diri sendiri berubah, ya. Kemudian kita merubah diri kita, melakukan sadhana di rumah, ya. Kemudian kita ajak keluarga kita juga bersadhana, ya. Setelah itu terjadi, maka berkah pun akan datang. Karena apa? Kita sudah melakukan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Kita tidak berkutat di dalam satu kotak yang biasa yang kita lakukan. Kita sudah keluar dari kotak tersebut, sudah merubah diri kita. 告诉大家一种感应，明天我们这个法会进行到这个招请本尊的时候，开始放的音乐，你内心一直高兴，一直快乐起来，你的脸啊一直在笑，然后身体会一直想要跳起来，已经相应。对，手结着这个手印，然后听到音乐，你一直摇起来，内心一直快乐起来，一直欢喜起来，你就得到加持。好，我今天讲到这里，我们那边后。Karena sudah lama, jadi besok pada tahap inti di Api Homa, jangan lupa Anda pada saat menyatu, kalau Anda merasakan diri Anda itu senyum, bahagia ya, kemudian
Anda mendengarkan musik, Anda juga ikut bergoyang, maka Anda berarti sudah mendapatkan pemberkatan. Ya, jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Wajah Salika yang telah memberikan kita dharma desana dan juga